telus secara adil. Tapi malangnya apabila cara pemilihan bar konsel yang diamalkan selama ini, kita lihat mereka juga tidak mengikut seperti mana yang mereka war-warkan selama ini. Dan itu saya mencadangkan supaya pemilihan bar konsel ini mestilah dikendalikan oleh satu badan bebas. Mungkin juga oleh badan Khulafat Ridwan, itu yang satu badan yang diwujudkan di bawah Seksyen 4 kalau saya tak silap saya, yang lembaga kelayakan. Lembaga kelayakan harus diberikan tugas juga untuk mengenalikan proses pemilihan ini secara lebih adil. Kerana itu kita dapati daripada sejarah pemilihan bar konsel ini, setiap presiden bar konsel ataupun penjawatan kuasa yang dipilih tidak mendapat sokongan yang menggambarkan sokongan daripada sokongan daripada ahli-ahli majlis pun, daripada peguam-peguam. Saya tengok sejarah ini yang paling tinggi dapat undi ini, saya tengok ni tahun 2007, 2008. Hendel Muhammad, dia pernah dapat 2,183. Yang lain-lain ini saya tengok undi yang mereka dapat ialah kurang lah daripada 2,000. Jadi mesti dikaji sampai bila kita nak biarkan bar konsel ini hanya dimonopoli oleh orang tertentu. Dan yang kedua, saya juga nak cadangkan supaya sijil tahunan. Sijil tahun ini sudah sampai masanya tidak lagi dikeluarkan oleh bar konsel. Pun saya nak cadang beri kepada lembaga kelayakan ini untuk mengeluarkan sijil tahunan kepada peguam-peguam. Kerana ada beberapa kes yang saya lihat, mana-mana peguam yang dilihat tidak sehaluan, yang memberikan pandangan-pandangan bertentangan dengan bar konsel, maka peguam-peguam ini ditekan. Bila nak renew sijil tahunan, dia kenakan beberapa syarat. Ini menyebabkan ini yang kita lihat hari ini, bar konsel terlalu berkuasa. Tak ada siapa pun yang berani untuk lawan bar konsel. Apa juga keputusan yang dibuat, alali kena akur. Kalau tidak, nanti bila nak renew sijil tahunan, mereka ini akan menerima berbagai-bagai tekanan. Sekali lagi saya nak cadangkan supaya lembaga kelayakan haruslah diberikan tugas untuk mengeluarkan sijil tahunan ini. Itu yang ketiga juga, kita lihat bagaimana monopoli yang dibuat oleh bar konsel. Mereka selalu bercakap soal hak asasi, mempertikaikan sistem monopoli. Tetapi hari ini kita lihat untuk beli insurans untuk legal firm dan juga peguam, ianya dipaksa hanya melalui satu syarikat insurans, itu syarikat GLT. Mengapa tidak diberikan kebebasan kepada syarikat government untuk memilih mana syarikat insurans yang mereka nak beli? Hanya bar konsel boleh tetapkan apa syarat-syaratnya, tetapi di mana syarikat yang nak dibeli insurans itu terpulanglah kepada syarikat government itu sendiri. Mungkin jadi kalau orang peguam-peguam beragama Islam, mereka berminat nak beli syariah insurans takaful Islam, mengikut cara Islam. Tetapi kalau dipaksa hanya satu syarikat yang monopoli yang diwajibkan membeli insurans ini menunjukkan bahawa sistem pentadbiran bar konsel ini ialah satu sistem monopoli yang mendesak peguam untuk mematuhi segala arahan mereka. Jadi ini juga saya nak minta supaya pindahan-pindahan yang akan datang, saya minta pihak kerajaan jangan buat pindah satu, banyak ni. Pihak kerajaan kena tengok, mesti buat satu transformasi lah mengenai legal profession act ni. Tak boleh pindah satu dua setakat ni. Kalau saya tak silap 3 kali pindahan kita dah buat. Tapi ini yang buat menteri, saya minta sangat-sangat sebuah transformasi yang menyeluruh, kerana matlamat
perjuangan Bakonsel ini dah lari daripada tujuan asalnya. Mereka dah menjadi suara kepada pihak pembangkang. Mereka sendiri tidak menghormati undang-undang di dalam negara kita. Sebagai contoh, yang baru ni kita juga sedang maklum apabila mereka meluluskan usul untuk minta Peguam Negara letak jawatan. Adakah ini satu usul yang betul? Dan apabila polis menahan dan menyiasat mereka-mereka yang terlibat, apa yang Bakonsel buat? Dia keluarkan surat berkeliling, suruh buat demonstrasi depan Bukit Aman. Nasib baiklah peguam-peguam, ramai peguam-peguam ni yang ada otak sikit lah, yang tahu itu tindakan tidak betul. Tapi saya tengok ahli Parlimen Puchong, ahli Parlimen Segambut pun datang juga. Bagaimana seorang peguam, seorang ahli Parlimen boleh tidak memahami undang-undang dan juga peraturan negara? Kalau kita tak puas hati dengan tindakan polis, kita bukannya buat demonstrasi. Ini Bakonsel patutnya mengikut undang-undang yang betul lah. Peguamnya ramai, ada sistem kita, prosedur kita. Adakah Bakonsel ini nak melahirkan satu budaya demonstrasi jalanan yang diwarisi daripada PKR yang kita tahu? Biar Padang Serai. Terima kasih Tuan Speaker. Terus kepada poinnya, Tanjung Karang ada menyatakan bahawa Bakonsel telah meminta supaya diadakan demonstrasi. Ini tidak betul, kerana Naib Presiden Majlis Peguam telah pun keluarkan kenyataan bahawa tidak ada apa-apa permintaan untuk apa-apa rally atau demonstrasi dijalankan. Hanya maklumat diberikan kepada peguam-peguam bahawa beberapa peguam yang telah mengeluarkan usul di AGM akan bersoal di Bukit Aman di bawah Akta Sultan. Itu yang berlaku. Yang kedua, saya nak tanya, mengapa apa masalah jikalau pun lah di dalam kes ini tiada permintaan untuk demonstrasi, tetapi jika Bakonsel atau sesiapa meminta supaya demonstrasi diadakan, apa salahnya? Di bawah pasal 10 Perlembagaan Persekutuan, itu hak mana-mana rakyat Malaysia untuk mengadakan demonstrasi, dan ia adalah sebahagian daripada mana-mana negara demokrasi. Kenapa selalu kawan-kawan kita di sebelah sana bila orang cakap pasal demonstrasi menyatakan seolah-olah ia adalah sesuatu bencana kepada negara? Terima kasih. Ini pandangan yang positif lah. Terima kasih lah Yang Berhormat bagi pandangan macam ni. Kita patut terima kasih kepada Yang Berhormat pada Pekan. Setelah beliau menjadi Perdana Menteri, dia memberikan peluang untuk rakyat mengadakan demonstrasi aman. Kita ada satu akta demonstrasi aman. Patutnya Bakonsel kalau nak buat mohonlah. Ikut notis yang betul, sistem yang betul, ajaklah yang betul. Bukan dia berkumpul 10-20 orang untuk buat kecoh di depan Bukit Aman ni untuk apa? Ini maksud saya. Sepatutnya walaupun Yang Berhormat kata tidak ada satu suara asing, tapi kita tahu ramai peguam-peguam yang telah pun mendapat makluman ini untuk datang beramai-ramai. Ini ke cara Bakonsel menguruskan ahli-ahlinya dengan mengalahkan melanggar undang-undang yang sedia ada. Ikutlah patut. Ini yang saya maksudkan. Sebagai satu badan yang kata menegakkan keadilan, mesti menghormati undang-undang. Jadi kita tengok usul yang mengenai usul yang diminta supaya peguam negara letak jawatan. Jadi adakah ini cara yang betul? Saya pun tak tahulah. Saya lihat bahawa dalam lembaga kelayakan, saya tengok pengurusinya ialah peguam negara. Ahlinya, salah seorangnya ialah Presiden Bakonsel. Macam mana ni? Kalau ada ahli sendiri dah tak bersetuju dengan pengurusi lembaga kelayakan, mengapa itu dipersoalkan? Saya kalau dia soal, dia bawa satu usul untuk meminda artikel 154 kalau saya tak silap, kuasa-kuasa pranama, kuasa-kuasa bawah, itu saya boleh terima. Tapi usul untuk letak jawatan, bagaimana? Kalau kita lihat beberapa kes mengenai kuasa peguam negara ni, kalau kita lihat seorang ahli Majlis Kanan Majlis Peguam, iaitu Tommy Thomas,
pernah menulis dalam web Majlis Peguam, kehakiman telah menolak apa-apa jemputan untuk mengkaji semula kuasa budi bicara Peguam Negara. Tiada mana-mana orang atau badan pun termasuk mahkamah yang boleh memaksa Peguam Negara memulakan apa-apa prosiding bagi suatu kesalahan yang beliau enggan mulakan atau meneruskan apa-apa prosiding yang beliau enggan teruskan. Dalam kes mahkamah, bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Sufian yang menyebut perkara sama dalam kes Long Saman melawan Public Prosecutor 1974, iaitu bahawa mahkamah tidak boleh memaksa Peguam Negara memulakan apa-apa prosiding bagi sesuatu yang kesalahan yang beliau enggan mulakan atau untuk meneruskan apa-apa prosiding yang beliau enggan teruskan. Seorang lagi, bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Saleh Abbas dalam kes Public Prosecutor melawan Zainuddin 1986 pula menyebut keputusan Peguam Negara tidak terbuka kepada semakan kehakiman. Berhubung persoalan yang sama juga, usul peletakan jawatan Muhammad Effendi ini bersifat maksud ataupun tidak terpulanglah kepada mahkamah, seperti mana bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Gopar Sri Ram dalam kes Public Prosecutor melawan Lim Guan Eng 1998 pernah menyebut kecaman terbuka ke atas Peguam Negara kerana menjalankan kuasanya di bawah Perlembagaan Persekutuan adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 3 atas Hasutan 1948. Jadi saya tak tahulah dia orang baca tak kes ni. Walaupun saya peguam, saya dah tak praktis, tetapi mestilah tengok kes. Tapi mengapa Peguam Negara boleh membuat usul? Sebuah Peguam Negara ini, kita satu badan yang menghormati undang-undang. Bagaimana kita sendiri diketawakan oleh orang luar? Itu sebab peguam-peguam yang lain nak menyampah, nak datang mesyuarat Bahkonsul ni. Kita tengok ada kumpulan G100 pun telah pun ditubuh. Bila G100 ni ditubuh, mendapat tekanan daripada Bahkonsul kerana peguam-peguam dah nampak dah bahawa Bahkonsul hari ini double standard dan menjadi alat kepada pembangkang, menyuarakan perjuangan pembangkang. Tetapi apabila kena batang hidung mereka tidak bertindak seperti yang sepatutnya. Adakah ini merupakan kali pertama Peguam Negara menolak kes? Kalau kita nak lihat yang melibatkan pemimpin, kita masih ingat lagi Tan Sri Abdul Ghani Patail ketika menjadi Peguam Negara pernah pada 2008 mengarahkan Badan Pencegah Rasuah BPR menutup kertas kesihatan terhadap bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ekoran dakwaan secara bersumpah di mahkamah oleh bekas Ketua Pengarah BPR Datuk Safi Yahya bahawa Dr. Mahathir menyalahgunakan kuasa dengan mengganggu siasatan BPR ke atas seorang bekas Ketua Pengarah Unit Perancangan Ekonomi EPU. Masa itu tak ada pula nak bawa usul supaya Peguam Negara ini dipecat. Mengapa bila kena kes Effendi Ali ni nak dibuat usul untuk pecat? Di mana perjuangan ini untuk menegakkan keadilan? Seolah-olah bila terkena batang hidung mereka, mereka kata mereka betul. Bila kena tidak menilai mereka, tidak betul. Kalau saya tak silap, dulu ada satu usul ke ataupun resolusi dibuat oleh Majlis Peguam Negara, oleh Bahkonsul, bekas hakim, tak silap saya. Ini tahulah, ni Padang Serai, Ipoh Barat yang semua lawyer ni. Tak silap ada satu resolusi lah yang mengatakan bahawa bekas hakim ni sepatutnya janganlah appear depan mahkamah. Yang depan dia duduk atas hakim-hakim ni semua junior dia. Tapi bila kes Anwar Ibrahim, lawyer JP, bekas hakim, siapa nama ni, Sri Ram, mewakili Anwar Ibrahim, diam pula je Bahkonsul, diam. Cubalah agaknya Sri Ram yang mewakili pemimpin Barisan Nasional yang didakwa. Saya ingat dah demonstrasi lah dekat depan mahkamah. Tapi bila kena batang hidung ni, Ipoh Barat, apa cerita ni, double standard oleh Majlis Peguam Negara ni, oleh Bahkonsul. Jadi kalau kita nak tegakkan keadilan, kita mestilah tegakkan keadilan yang betul. Macam mana yang berhormat daripada MUA itu memberitahu kepada kita, bukannya kali pertama Peguam Negara menolak kes. Bukannya kali pertama. Kalau yang saya catat apa yang disebut oleh Timbalan Menteri JPM daripada MUA itu, dia sebut, dia kata apa? Dia kata ada 33,000 kes
yang dihantar kepada peguam negara, disiasat. Daripada itu ada 1,700 kes didakwa, 1,200 kes diorang tidak dakwa, ditolak. Bila 1,200 kes ini ditolak, maka 1,200 kes ini dibawa kepada panel penilaian operasi PPO, dikaji semula. Bila dikaji semula, 70 kes PPO dapati ada kes untuk disiasat, untuk dikaji semula. Betul. Tetapi apabila dibawa balik kepada peguam negara, 9 kes saja. 9 kes saja yang ada profesi untuk didakwa. Daripada 9 kes ini, 4 dapati bersalah, yang lain tidak bersalah. Peraturan syarat ya? Ya. Okey, peraturan syarat. Ya, peraturan syarat apa yang Tekan peraturan syarat. 36(2). Ya. Betul, saya difahamkan Majlis Peguam telah memfailkan kes terhadap Peguam Negara. Maka saya pohon agar Tanjung Karang jangan mensentuh mengenai perkara tersebut lah, kerana itu subjudis. Ya. Mengalih ke topik yang lain, okey. Ya, Saya boleh terima lah. Tapi hari itu bila kes YMDB yang kita kata itu subjudis, sebelah sana bukan main lagi. Berlawan dengan speaker. Tak boleh lah bila kena batang hidup. Itu pun dah buat ruling oleh maksud saya. Saya akur lah. Saya tak adalah macam pembangkang sampai nak bertengkar dengan speaker, sampai kata Dewan ini tak adil. Tak boleh lah macam itu. Saya akur. Okey, kalau itu yang berhormat kata itu subjudis, saya terima. Jadi saya boleh tu ubah kepada itu, tapi saya harap bila sebelah kita pula bawa usul 362 kes, kalau kena kira mahkamah, boleh saya pohon itu salah bantah. Minta maaf. Ya. Boleh saya pohon semua pandangan yang diberi sebelum ini oleh Yang Berhormat Tanjung Karang tarik balik, kerana ini adalah subjudis dan satu perkara yang patut tak boleh dibahas selangsung-langsungnya. Tak apalah. Saya dari segi undang-undang, kalau nak bantah on the spot, bukan dah lepas nak suruh tarik balik. Jadi okey lah, Yang Hormat bantah, stop dekat inilah. Yang dah lepas tu Yang Hormat tak bantah, itu salah Yang Berhormat. Takkan saya berhormat leka saya pula nak ikut cakap Yang Berhormat. Ini kadang-kadang kita buat bantahan ni kadang-kadang kena tengok peraturan betul lah. Macam hari tu yang kecoh yang sampai bagan keluar kerana dia tak puas hati dengan Menteri KPKT, kata dia bohong. Saya dah cakap hari tu, kes dah lama 16 bulan, dia ungkitnya kemudian. Kes kalau parliamentary ni, dia kena objek on the spot, bergaduh masa itu, suruh tarik masa itu. Bukannya bila ada orang bantah kemudian kes ni tutup, besok datang lawan lagi. Tak boleh macam tu. Kita ada peraturan kita. Tetapi pihak pembangkang ni, dia mana nak ikut undang-undang, dia mana nak ikut peraturan. Dia rasa dia cakap hak dia mesti betul. Sedangkan saya nak balik kepada Bakonsel tadi, yang mungkin yang berhormat ni peguam-peguam yang Muhammad pun tahu, yang insurans ni yang saya nyata tadi, kenapa hanya syarikat JLT insurans saja yang kita peguam-peguam kena beli? Bagilah open, takaful pun boleh beli. Kalau peguam Muslim dia lebih suka kepada insurans takaful. Tapi ini menunjukkan kuasa yang ada. Tadi saya juga bangkit Yang Berhormat kata pasal CPO kursus yang ni CPD ni betul lah untuk mereka seperti Yang Berhormat kata sentiasa nak bagi ilmu yang baru. Tapi saya tahu, saya rasa ada di sebalik motifnya mengapa CPD ini diperkenalkan. Paksa lawyer-lawyer muda bawah 5 tahun ini kena menghadiri kursus, ada poin. Kalau tak cukup poin, nak kena denda pula RM500. Saya rasa yang ini ialah kerana dua sebab. Yang pertama, apabila kursus-kursus seminar-seminar yang dibuat oleh majlis peguam tak ada sambutan. Bukan saja mesyuarat agung orang meluat nak pergi. Seminar-seminar pun tak ada sambutan, sebab peguam-peguam pun dah meluat dengan majlis peguam ni. Dia cakap politik saja. Sampai dinner pun cakap politik. Makan malam pun cakap politik, ceramah politik. Ini badan politik ke atau badan menegakkan keadilan? Jangan lupa, dalam Bakonsel tu
ramai juga yang pro kepada kerajaan, yang menyokong barisan sana. Bukannya semuanya menyokong kepada pembangkang, kenalah lebih adil. Jadi cara senang. Okey, paksa CPO. Kalau tak ikut CPD, tindakan akan ambil macam-macam syarat. Itu pertama. Yang kedua, ini dia buat bisnes. Bila kursus nak kena bayar. Tapi cuba kerajaan buat. Kerajaan kalau naikkan harga, menekan kos hari hidup, bukan main lagi. Jadi pembelaan rakyat tertekan, tertindas. Ini peguam-peguam muda lah, yang baru keluar universiti, yang baru buka legal firm, baru nak belajar, nak cari bisnes, dah nak kena mandiri pulaknya, satu kursus khas. Kemudian ada point kena bayar lah tu, kursus ni bukannya free. Jadi mana ada keadilan? Tetapi kita tahu sebab dia perkenalkan ini kerana kursus-kursus yang dibuat oleh Bakonsel dia dah orang nak terminat. Sebab itu apabila undi itu dibuat, saya lihat saya sini 295 undi menyokong dan 294 undi menentang. Satu undi lebih. Ada cadangan, recount baliklah undi ini. Sebab orang yang datang tu tengok, lebih ramai yang tidak menyokong daripada yang menyokong. Tapi bila undi itu dibuat, dikira undi, menang pula yang usul tersebut, menang satu undi. Orang nampaklah siapa ramai yang angkat tangan. Kerana apa? Kerana tidak ada ketulusan dalam sistem pemilihan undian yang dibuat oleh Bakonsel. Yang ini sebab apa dia? Ya, sila. Ya, sila. Terima kasih Tanjung Karang. Saya rasa saya perlu perbetulkan fakta di sini. Kursus CPD ini bukan syarahan politik oleh Bakonsel. Kursus CPD ini dia melibatkan kursus-kursus dan seminar-seminar atas berbagai aspek skill technical dalam menjadi seorang peguam bela ataupun peguam cara. Umpamanya akan ada kursus mengenai corporate law, commercial law, advocacy skills dan sebagainya. Ia adalah sepenuhnya mengenai untuk memastikan bahawa peguam itu yang memberi khidmat profesional kepada rakyat mempunyai skill-skill yang mencukupi walaupun sudah call to the bar dan habis pengajian dan universiti dan sebagainya. Itu adalah keadaan yang sebenar, dan kita pernah tengok pun seminar-seminar yang diorganize sebelum ini secara voluntary basis. Tak pernah ada isu seperti ini, yang iaitu orang tak memberi sambutan bagi seminar oleh Bakonsel. Saya rasa tak tepat lah fakta tu. Yalah, Rahmat boleh cakap lah. Saya dulu pun kursus-kursus ni saya sokong, patut dia ada. Tetapi saya nak beritahu Rahmat, kursus-kursus yang dia ada sekarang ni tak ada dapat sambutan. Mesyuarat Agung pun tak ada dapat sambutan. Sebab saya kata ramai peguam dah meluat dan menyampah melihat perangai Bakonsel yang menjadi suara kepada pembangkang. Yang berhormat, cuba lihat, kalau itu cadangan yang baik, takkan yang sokong 295 undi, yang tak sokong 294 undi, menang satu undi je ni, Datuk Speaker. Kalau ini satu cadangan, kerana peguam-peguam yang hadir itu dah nampak dah muslihat apa yang Bakonsel buat. Ya, dan ini pun saya nak tengok kepada Jelebu bangun. Belakang Jelebu. Ya, sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Karang. Sebagai seorang peguam Yang Berhormat Tanjung Karang, saya ingin minta pandangan Yang Berhormat bahawa pindaan rang undang-undang Akta Profesional Undang-Undang ini yang dibawa kali ini seolah-olah mau membantu Bakonsel di atas beberapa kesilapan, terutama tentang tarikh-tarikh pelantikan pengerusi dan tata tertib dan lembaga tata tertib. Mereka tidak mengambil perhatian tentang kuasa tarikh pelantikan mereka, sehingga perlu dipinda satu rang undang-undang bagi menyelamatkan, bagi memastikan keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga tata tertib Bakonsel yang begitu banyak
begitu banyak tindakan disiplin yang sudah diambil, begitu banyak ahli-ahli yang sudah pun di-listed, sedangkan pada ketika itu mereka tidak menyedari tarikh-tarikh pelantikan mereka ini sudah tidak lagi di dalam bidang kuasa. Jadi ini menyebabkan kalaulah Dewan hari ini tidak membantu, ya, beginilah baiknya kerajaan melihat prihatinnya. Kalau nak ikutkan hati, Bar Kansel ni tak perlu diselamatkan. Begitu vokalnya, begitu tak kenanya, semuanya tak betul kerajaannya. Angan angkuhnya, sombongnya, seolah-olah orang lain tak tahu undang-undang belaka dia je yang tahu. Tapi hari ini kerajaan datang ke sini untuk menyelamatkan kesilapan mereka, di mana mereka di bawah lembaga tertib, pengurusi dan sebagainya telah membuat keputusan menggantung dan sebagainya, lawyer-lawyer yang berkenaan, yang begitu banyak, beribu kes yang mereka selesaikan, padahal mereka ketika itu pun tak tahu yang kedudukan mereka tidak mempunyai kuasa untuk berbuat demikian di bawah pasal 3 section 103E ini. Jadi kalaulah hari ini Dewan tidak meluluskan pinaan-pinaan ini, dia akan mungkin mengundang krisis undang-undang dalam negara kita. Ini implikasinya. Tak juga baik lagi kerajaan. Saya pun tak tahu nak cakap nak dengan Bar Kansel. Bukalah mata, bukalah pintu hati. Tetapi kita membantu menyelamatkan keadaan ini kerana kita melihat kepentingan negara dan kepentingan keluhuran undang-undang itu sendiri. Tapi kalau melihat pada Bukit Katil lah, memang tak sokong bil ni. Ya, lagi mana lagi undang-undang, pakai undang-undang. Kalau melihat bagaimana pandangan Yang Berhormat Tanjung Karang dalam isu pindaan kali ini. Terima kasih. Sebenarnya saya nyatakan tadi, pindaan ni tak dia buat satu-satu macam ni. Dia kena buat betul-betul transformasi seperti yang saya tadangkan. Sistem yang mengeluarkan sijil kena ambil kuasa ni daripada Bar Kansel bagi kepada lembaga kelayakan. Saya dah kata tadi, mesti ada transformasi yang menyeluruh. Kerana hari ini saya kata Bar Kansel dah lari daripada asal tujuannya. Saya pun tak pasti. Saya setuju dengan yang Jelbu kata tadi, bahawa Bar Kansel kena ingat mereka wujud itu kerana adanya Akta Parlimen. Akta Parlimen ni kita yang buat, kita yang lulus. Apa guna kita ada kuasa di Parlimen tetapi kita lihat orang kita amanahkan menjalankan tugas ini lari daripada tujuan yang telah kita beri amanah kepada mereka melalui Akta legal profesional yang ini. Jadi saya minta mesti dipindah betul-betul, kaji sesuka hati dia buat. Saya tak pasti sama ada dan Tuan Pengurusi. Saya nak bagi habis, saya nak bagi habis sikit. Okey. Saya nak minta, saya nak balik kepada CPD tadi. Saya tak tahulah, ini juga kena tengok sama ada boleh ke dia buat satu undang-undang ni. Adakah ini boleh jadi ada ultra virus pada legal profession act, membuat satu undang-undang yang begitu mudah sekali. Jadi kan itu mesti dia buat menyeluruh. Kerana kita dah lihat hari ini Bar Kansel cakap tak serupa bikin, sama macam perbankan menjadi jurucakap kepada pembangkang, tidak merapati undang-undang, hanya memberi keadilan pemilaan kepada seseorang yang mereka melihat menjadi pemimpin kepada mereka. Ya. Dia agree. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tanjung Karang, kalau macam itulah hujah yang telah diberikan oleh Tanjung Karang dan juga Jelbu, boleh tak kita mencadangkan supaya tubuh Bar Kansel lain, supaya dia tidaklah ada masalah dengan kerajaan? Minta pandangan daripada Tanjung Karang. Dulu dah ada hura-hura nak tubuh satu lagi badan, tapi bagi saya tak perlulah tu, tak perlu. Ini kita yang buat undang-undang ni, akta ni kita yang lulus. Mengapa kita nak pening kepala nak pergi buka undang-undang, nak pergi buat badan-badan yang lain? Ini akta ni pindah secara menyeluruh, mesti buat transformasi menteri. Program negara pun kena tengok betul-betul dan datang ke Dewan ini dan kita bahaslah. Jadi dulu kita bila kita tubuh dua badan, dan kita tengok dah kerajaan takut pula dengan Bar Kansel dah tubuh satu badan yang kononnya pro kerajaan. Tak perlu bagi saya. Ubah saja akta ini, pindah. Dan kita lihat kuasa-kuasa yang ada, kerana kita nampak hari ini Bar Kansel cakap tak supaya bikin, bercakap soal kebebasan media, bebas mesyuarat media. Kita lihat mesyuarat Bar Kansel, saya dipahamkan. Saya tahu partner saya pergi, saya punya anak apa peguam juga pergi mesyuarat. Itu pasal banyak dapat maklumat. Memang saya suruh mereka pergi tengok.
yang mereka ni cakap pandai sangat, betul ke mereka laksana? Mesyuarat ni Datuk Speaker, pres pun tak boleh masuk, pres pun tak boleh masuk, suruh dia halau keluar. Mana kebebasan? Lagi tak ada demokratik. Kita paling tidak kita benarkan pres. Cuba kita buat halau pres macam tu. Tengok belakang sebelah sana, melompatlah mereka. Mereka lah yang akan menjadi jago. Kita tak mau layan soalan pemberita pun, dah bantai kita dah. Ini contoh mana yang katakan keadilan ni. Badan yang kononnya menegakkan keadilan, tapi mereka sendiri tidak menghormati undang-undang dan melari daripada prinsip-prinsip yang patut menegakkan keadilan. Jadi oleh itu saya harap supaya Bar Council mesti dibetulkan semula, dan kita kena berani membuat satu transformasi secara besar-besaran. Jadi Datuk Speaker, yang akhir ini mengenai disiplin. Saya tengok betul, kalau kita kena bab disiplin ni memang ada. Tapi sekarang ni kita lihat bab daripada disiplin ini ada. Kalau kita tengok ni, saya pun baca juga. Saya lihat akta ni, kok saya silap. Saya pun kaji, bukan saya kata kaji, ni undang-undang ni dekat tangan saya. Saya baca, saya tengok undang-undang ni. Dan saya dah ringkaskan. Ini pasal disiplin. Jelas. Seksyen 46A/1/C 3 LPA dia disebut. Ini memberikan kuasa kepada peguam negara untuk mengisytiharkan sesuatu gerakan itu bersifat politik dan mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli majlis peguam yang memegang jawatan dalam organisasi tersebut. Isu kebebasan Bar Council dari unsur politik ini juga telah diputuskan dalam kes Malaysian Bar melawan kerajaan Malaysia 1987, yang telah diputuskan bahawa tidak boleh berpolitik. Saya ambil satu contoh. Ada satu aduan kepada peguam negara untuk mengambil tindakan terhadap ahli majlis peguam yang terlibat dengan bersih. Dia masuk. Ni 30 yang saya kata tadi ni. Patut 46A/1C ni sebut iaitu jika ahli Bar Council terlibat dalam mana-mana badan yang bertindak yang berpolitik, boleh dia diambil tindakan. Itu satu aduan dibuat. Ini satu peguam ni. Dia hantar, itu aduan dibuat kerana ada majlis peguam yang terlibat dengan bersih. Dia dihantar oleh seorang peguam, Muhammad Khairul Azam bin Abdul Aziz. Dihantar pada 30 Mei 2012. Namun tiada sebarang tindakan atau maklum balas diberikan oleh peguam negara terhadap aduan tersebut. Ini bermakna peguam negara diberi kuasa untuk bertindak, untuk mengambil tindakan kepada Bar Council ini. Jadi saya harap peguam negara yang baru ni, ini yang mungkin orang takut ni, tengok peguam negara baru ni mungkin agak tengok tegas, gunakanlah kuasa yang ada dalam Liga Profesional ini supaya mengambil tindakan kepada mana-mana Bar Council yang menggunakan badan yang kita tubuhkan di parlimen ini lari pada tujuannya menjadi jurucakap kepada pembangkang. Maka tindakan tegas mesti diambil supaya maruah Bar Council ini dapat kita kembalikan. Dengan itu saya mendukung.